Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan untuk kelas seterusnya, di kelas sains tahun 6. Okey, jadi hari ini kita nak tengok lebih detail kepada kemahiran proses sains. Okey, bersama Cikgu Amy. Okey, kita tengok kemahiran proses sains. Jadi untuk hari ini, kita nak tengok tema inquiry dalam sains. Iaitu tajuk kita ialah kemahiran proses sains dan subtajuk kita ialah kita nak tengok hari ini mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. Okey, jadi cikgu gabungkan semua ni sebabnya semua ni kamu dah belajar masa tahun 1 sampai tahun 5. Benda ni dah belajar dah. Okey, jadi kita akan sekalikan kita akan buat aktiviti dan sekalikan ke semua kemahiran ni. Okey. Okey, jom kita tengok. Sebelum tu, minggu lepas kita dah belajar pemerhatian. Jadi untuk minggu ni, objektif pembelajaran pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat okey, pertama mengelas. Okey, yang kedua mengukur dan menggunakan nombor. Yang ketiga membuat inferen. Okey, dan yang keempat kamu akan dapat meramal dan seterusnya berkomunikasi. Okey, jadi untuk KPS inilah mengelas, mengukur, menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. Jadi kriteria kejayaan kita pun sama je macam kita punya KPS. Murid-murid boleh mengelas haiwan mengikut ciri sepunya, mengukur dan menggunakan nombor. Kita tinggal pula R. Membuat inference, meramal dan membina jadual daripada pemerhatian. Jadi kalau kamu dapat buat ni nanti, kita anggap berjaya lah untuk PDP hari ini. Okey, kita ulang kaji. Memerhati. Kita akan gunakan memerhati tu untuk menguasai kemahiran yang lain. Okey, jadi memerhati ni memang key point kita lah. Kita punya kemahiran utama sebab daripada memerhati ni kita akan gunakan untuk membuat mengelas, untuk meramal, untuk berkomunikasi. Okey, jadi minggu lepas kita dah tengok memerhati, yang mana memerhati kita menggunakan kelima-lima deria manusia. Okey, jadi kita contoh memerhati. Okey, kita tengok dulu contoh memerhati. Okey, perhatikan ini pokok yang viral sekarang kan. Sejak PKP ni pokok yang dah viral dah. Jadi ini macam mana kita nak buat pemerhatian dekat pokok ni. Jadi kita guna kita punya mata. Jadi untuk situasi ni kita tak boleh guna lidah, deria rasa tak boleh. Kita tak boleh guna deria pendengaran. Dari bau boleh lah. Boleh lah bau. Kalau pokok dia pemata kita boleh bau. Bau dia macam mana. Okay, jadi untuk hari ni kita tengok kita guna deria penglihatan dengan deria sentuhan saja. Jadi agak-agak kamu apa pemerhatian untuk gambar pokok ni. Okay, jadi cikgu bagi awak fikir dululah. Cuba fikir. Okay, kita tengok dia punya warna dulu kan. Jadi pokok ni daun berwarna hijau dan kuning. Okay, kemudian dalam sains pemerhatian kena dari segi sains lah. Okay, jadi daunnya urat selari. Jadi urat daun selari ni kita dah belajar daun 1. Okay, kemudian pasunya berwarna putih. Okay, kita boleh cerita juga pasal tanah. Dan kalau kita sentuh permukaan daun licin. Ini ialah contoh pemerhatian. Okey. Ni kita dah tengok. Kita tengok seterusnya untuk pelajaran hari ini iaitu mengelas. Okey, apa mengelas tu? Okey, mengelas ialah melalui pemerhatian. Daripada kita memerhati tu, kita kumpulkan objek atau fenomena.
fenomena ni macam hujan ke ataupun kejadian alam, gerhana, itu fenomena lah. Okay, kita kumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kita tengok apa yang sama dan apa yang tak sama. Jadi yang sama kita letakkan dalam satu kumpulan. Bila ada banyak yang sama dalam kumpulan-kumpulan yang sama, perbezaan dia ialah berapa kumpulan. Okay, kita tengok contoh untuk mengelas. Okay, contohnya ni. Okay. Contoh mengelas. Okay, haiwan bersayap. Kita letak satu kumpulan. Ni persamaan dia semua ni haiwan bersayap. Okay, yang ni pula haiwan berkaki empat. Semua ni haiwan berkaki empat. Tapi perbezaan dia, yang tak sama ni ialah haiwan yang satu ni, kumpulan yang satu ni bersayap. Kumpulan yang satu lagi ni haiwan berkaki empat. Itu maksud dia persamaan dan perbezaan. Okay. Okey, boleh kita teruskan lagi dengan kemahiran yang seterusnya, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor ni sebenarnya ialah kemahiran yang biasa kita buat dalam matematik pun kita guna. Okey, jadi matematik dalam sains ni dia macam ada kena mengena, macam adik-beradik sikit, macam kawan. Okey. Jadi mengukur dan menggunakan nombor ni ialah dalam sains bila kita buat aktiviti sains, kadang-kadang kita kena guna pembaris, kita kena mengukur isi padu air. Jadi melalui pemerhatian kita ukur. Okey, kita ukur. Yang ni menggunakan mata. Okey. Okay, tengok contoh dalam buku teks KSXL tahun 4. Dia tanya, berapakah panjang kura-kura kamu, Adam? Lepas tu Adam cakap, mari kita ukur kura-kura saya. Okay, bila Adam ukur, dia kata panjang kura-kura saya ialah 3 cm. Ya, 3 cm ni ialah kemahiran mengukur. Jadi, kamu kena tahu cara nak mengukur, cara mengambil bacaan. Kalau pembaris tu banyak mana. Kalau pita pengukur tu macam mana. Kalau benda yang tak sekata kita nak ukur pakai pembaris, tak boleh. Jadi kita ukur guna apa. Kalau cecair, kita kena ukur dia punya isi padu, berat. Itu ialah mengukur dan menggunakan nombor. Okay, dalam tahun 4 kamu ada belajar yang ni. Ini ialah ni kita cara nak ambil bacaan dia. Tengok, ini 2.4. Sini ada 7. Jadi 2.4 campur 7 kita akan dapat 2.47. Okey, ni angkup bina. Okey, ini ialah mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kemudian kemahiran yang seterusnya ialah membuat inference. Okey, membuat inference ni kita menerangkan sesuatu peristiwa. Maksudnya melalui pemerhatian, kita dah perhatikan, kita dah tengok, kita terangkan pula kenapa benda tu jadi macam tu. Jadi lebih kurang macam memberi alasan. Alasan yang dari segi sainsnya. Okey, memberi sebab. Jadi kalau kita tengok sesuatu benda, kita tanya kenapa macam tu. Okey. Okay, inference ialah menerangkan satu. Jadi memberi sebab. Okay, kita tengok contoh membuat inference. Menyatakan sebab dan alasan apa yang kita perhatikan. Okay, contoh membuat inference. Okay, sekarang cikgu nak perhatikan apa gambar ni. Ini kejadian yang baru-baru berlaku dekat negara kita bulan lepas. Jadi apa ni? Kejadian apa ni? Okey, jadi kita buat pemerhatian dulu. Kita perhatikan gambar tersebut. Okey, gambar tersebut. Jadi bila kita perhatikan, ini ialah gambar. Betul. Ini ialah gambar kejadian tanah runtuh. Kita punya pemerhatian ialah tanah runtuh. Jalan ni dah roboh. Berlaku tanah runtuh. Okey, untuk buat inference kita tanya kenapa tanah runtuh? Kenapa tanah tu runtuh? Kenapa jadinya tanah runtuh?
Jadi kita buat sebab. Kita nyatakan kenapa tanah tu runtuh. Okey. Kalau pendapat kamu, kenapa tanah tu runtuh? Sebab kerana hujan turun dengan lebat selama beberapa hari. Okey, itu ialah inference. Okey. Kita teruskan lagi dengan kemahiran meramal. Meramal ni kalau dia bukan buat ramalan masa depan ke apa, tak ada. Ni dalam sains, meramal ni kita teka apa nak jadi terhadap sesuatu fenomena tu. Bukannya kita buat ramalan masa depan ke apa, bukan Jangan salah faham pula. Okey, ini meramal dari segi sains, membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Basic dia, asasnya ialah pemerhatian. Daripada pemerhatian, kita ramalkan apa yang jadi akan datang. Kalau inference tadi tu, benda kita dah buat pemerhatian, kita bagi sebab kenapa jadi macam tu. Tapi kalau meramal, daripada kita punya pemerhatian tu, kita teka lepas ni apa nak jadi pula. Macam tu. Kita teka apa nak jadi pula lepas ni. Okey, kita tengok contoh meramal. Okey, ni gambar. Kita perhatikan gambar. Mula-mula mesti pemerhatian. Perhatikan gambar ni. Gambar apa ni? Gambar hujan lebat. Okey. Hujan lebat. Pemerhatian kita ialah hujan lebat. Lepas tu ada beberapa orang pakai payung ketika hujan lebat. Okey. Jadi kalau dia kata ramalkan. Okey, ramalkan selalu dia akan cakap macam ni. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya fenomena ini berlarutan sehingga 3 hari. Dia akan beritahu kalau hujan lebat ni tak berhenti-henti dalam masa 3 hari, ramalkan apa yang akan berlaku. Jadi kita agaklah kalau hujan lebat berdasarkan pengalaman kita yang dulu tu, kalau hujan je apa jadi? Itu ramalan. Okey, ramal ni berdasarkan apa yang kita tahu, kita buat pemerhatian dan kita ramalkan. Jadi kalau hujan berlarutan selama 3 hari, hujan lebat bukan renyai-renyai je, bukan apa, kalau orang Negeri Sembilan cakap rebas, robeh, bukan kalau hujan lebat dalam masa 3 hari, hujan lebat apa yang akan berlaku? Jadi kita ramalkan akan berlakunya banjir. Itu ialah meramal. Okey? Okay, kita teruskan dengan kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni apa? Okey, zaman sekarang ni semua orang dah berkomunikasi. Kita tahu berkomunikasi ni janganlah awak kata syarikat telco, Celcom, Maxis pula. Memang itu salah satu cara berkomunikasi. Maksudnya menyampaikan maklumat. Berkomunikasi ni ialah menyampaikan maklumat. Kalau zaman sekarang ni kita menyampaikan maklumat pakai telefon, pakai internet. Okey, tapi dalam sains kita nak menyampaikan maklumat terhadap penyiasatan kita. Eksperimen yang kita buat tu kita nak sampaikan dekat orang lain. Macam mana kita nak buat laporan dia, nak ceritakan apa yang kita buat. Okey, menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah ataupun model untuk menerangkan tindakan atau peristiwa. Jadi kita terangkan sama ada guna graf ke, rajah ke, jadual ke. Sebab tu dalam sains dia ada jadual. Dah buat eksperimen, masukkan data dalam jadual. Okey. Kita tengok contoh berkomunikasi. Okey, ini contoh. Ini ialah graf atau carta. Okey, kita juga boleh buat dalam bentuk jadual. Okey. Okey, kalau tengok contoh dalam buku teks ni,
Ini merupakan salah satu cara berkomunikasi. Ini ialah rajah dan kita labelkan. Jadi kalau orang tengok, oh ikan ni mempunyai kepala, badan, ekor. Jadi dia juga mempunyai mata, sirip dan sisik. Jadi daripada rajah tu kita boleh tahu maklumat apa yang nak disampaikan. Okay, itu ialah contoh berkomunikasi. Jadi ini ialah ulang kaji je daripada yang kita dah belajar dulu. Nak refresh balik. Jadi kita buat kita cuba praktiskan KPS. Okay, kita praktiskan KPS. Okay. Okay, kita cuba praktiskan KPS. Ini ialah soalan dalam buku tahun 4 kita ambil dalam buku tahun 4 kamu. Okay, dia kata kisah haiwan. Mengelas haiwan berdasarkan ciri-ciri yang dikenal pasti. Okay, kita ada kucing, tenggiling, ular dan arnab. Okay, untuk ciri-ciri haiwan, kita tengok dia punya litupan badan. Litupan badan. Lepas tu anggota badan dia. Kita tengok lagi. Kita boleh tengok bilangan kaki, tabiat pemakanan, cara pembiakan. Ada banyak lagi sebenarnya. Cara dia melindungi diri. Tapi kalau kita tengok satu ciri tu dah boleh buat pengelasan, kita boleh kelas. Okay, jadi perhati dan catatkan ciri-ciri yang terdapat pada haiwan. Jadi kita perhatikan. Yang ni cikgu ambil 2 je. Kucing berbulu halus, berkaki 4. Okay, tenggiling bersisik, berkaki 4. Ular bersisik, tiada kaki. Arnab berbulu halus, tiada kaki pula, salah tulis ni, berkaki 4. Okay, sorry, yang ni salah tulis ni, berkaki 4 sebenarnya. Okay, jadi kita kelaskan kepada 2 kumpulan. Kita ambil ciri berbulu halus dan bersisik. Okay, kita boleh buatkan jadual berbulu halus dan haiwan yang bersisik. Okay, kita juga boleh buat carta pengelasan. Okey, ada jadual, kita boleh buat carta. Okey, ini dia cara mengelas. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini tujuan meramal masa yang diambil untuk biji benih mula bercambah. Okey, jadi kita nak kita tengok ni eksperimen tanam pokok. Nak tengok macam mana apa jadi kan. Jadi dalam arahan tu pun dah ada kemudian proses sains dia. Kemudian kita rekodkan tinggi ni kita guna ukur ketinggian anak pokok. Inilah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Bila kita dah ukur, kita masukkan dalam jadual. Ini namanya berkomunikasi. Masukkan dalam jadual. Okey. Kemudian kita ramalkan ketinggian anak benih. Jadinya bila kita dah ukur anak benih pokok tu, kita kata pada hari ke-7 kan. Jadi kita dah ukur, kita buat jadual. Ni jadual dia, bilangan hari, tinggi anak benih. Jadi kita agak je. Sebab tak ukur ni kan, yang cikgu buat agak je. Bilangan hari 1, 2, 3. Tinggi anak benih, hari pertama 1 cm, hari kedua 3 cm, hari ketiga 5 cm. Ni data dia. Jadi dia suruh ramalkan. Jadi kalau nak ramal, kita kena tengok pola pertambahan ke berkurang. Jadi daripada hari pertama sampai ketiga, ini pola harinya bertambah. Okey, tinggi anak benih pula 1, 3, 5, ini polanya pun bertambah. Jadi disuruh ramalkan hari ke-7. Sebabkan tinggi anak benih makin bertambah, jadi kita ramalkan tinggiannya pun bertambah. Jadi pada hari ke-7 ketinggiannya 8, sebabnya dia mesti lebih daripada 5 tu. Sebab pola bertambah, dia mesti lebih daripada 5 lah. Takkan nak jawab 4. Tu jadi berkurang pula. Okey, itu ialah kemahiran meramal. Ni ada berkomunikasi, meramal. Okey. Okey, tugasan. Jadi tugasan kamu boleh dapatkan dalam Google Classroom. Cikgu dah masukkan dalam Google Classroom. Okey, ada yang kena jawab online, ada yang kena tulis dalam buku sains. Okey, semoga berjaya. Okey, setakat tu je untuk kali ini. Okey, sekian, terima kasih.